Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Tajuk menyedihkan untuk hari ini. Mengenang Sami Velu, negarawan yang tiada galang gantinya. Berita sepenuhnya. Negara khususnya masyarakat India hari ini kehilangan seorang negarawan yang tiada galang gantinya, Tun Sri Sami Velu. Begitu banyak sumbangan tokoh politik berusia 86 tahun itu kepada negara yang sudah sukar untuk ditafsirkan dengan kata-kata. Bekas presiden paling lama berkhidmat kepada MIC itu pernah mengakui selepas hampir 32 tahun pemimpin parti itu, era kepimpinannya adalah suatu yang sukar, penuh ujian dan mencabar. Tetapi apa yang dikacapi Malaysia dan kaum India hari ini merupakan antara jerih payah hasil perjuangan dan pengorbanan Sami Velu dan ia perlu disyukuri. Memetik laman web MIC, kerjaya politik Sami Velu bermula pada tahun 1959 ketika berusia 23 tahun apabila beliau dan Datuk V. Govindraj menyertai MIC di cawangan Batu Caves. Selepas 5 tahun, beliau dipilih sebagai ahli jawatan kuasa MIC Selangor dan ketua parti. Pada tahun 1974, Sami Velu buat pertama kali dipilih untuk bertanding kepada pilihan raya umum dan beliau memenangi kerusi Parlimen Sungai Siput. Beliau menyandang kerusi tersebut sehingga pilihan raya umum 2008 apabila dikalahkan oleh Dr. Michael Jayakumar Divaraj, yaitu calon Parti Sosialis Malaysia yang bertanding atas tiket DAP dengan majoriti 1,821 undi. Sami Velu antara menteri kabinet paling lama berkhidmat, yaitu 25 tahun dan mula menganggotai barisan jemaah kabinet pada tahun 1978 sebagai timbalan menteri perumahan dan kerajaan tempatan. Arkitek bertauliah itu kemudian dilantik sebagai Menteri Kerja Raya yang dipegangnya paling lama, yaitu dari tahun 1979 sehingga 1989 dan kembali ke kementerian itu pada 1995 sehingga 2008. Ketika menjawat jawatan tersebut, Sami Velu banyak memainkan peranan dalam membangunkan rangkaian jalan raya dan pengangkutan dalam negara, termasuk memainkan peranan dalam pembinaan lebuh raya utama selatan serta pembinaan jambatan Pulau Pinang. Mendiang juga pernah menerima anugerah International Man of the Year Award oleh The International Road Federation. Selain itu, Sami Velu penerima pelbagai anugerah dari negara luar, termasuk pingat Guanghua dari Korea Selatan, Grand Office of the Order of the Merit dari Itali, dan anugerah Bharatya Saman yang berprestige daripada Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee berdasarkan sumbangan di Sapora pada 2003. Dari tahun 1989 sehingga 1995 pula, beliau menerajui Kementerian Tenaga, Telekomunikasi dan Pos. Sejarah terlakar pada 1995 apabila satelit pertama Malaysia dilancarkan, sekaligus membuka lembaran baru dalam perkembangan bidang penyiaran. Dan Sami Velu antara sosok terpenting yang menyumbang kepada idea tersebut. Pada tahun 2017, mendiang Sami Velu antara 3 penerima dianugerahkan darjat kebesaran Seri Setia Mahkota SSM, anugerah tertinggi negara yang membawa gelaran Tun. Sami Velu dilantik sebagai pemangku presiden MIC susulan kematian Tan Sri V. Manicakawasagam pada 13 September 1979. Ketika itu, Tun Hussein Onn merupakan Perdana Menteri ketiga Malaysia. Mendiang Sami Velu merupakan Presiden MIC ke-7 yang berkhidmat dari tahun 1979 sehingga 2010. Anak kepada Peneregota itu melepaskan jawatan sebagai MIC pada usia 74 tahun dan memberi laluan kepada timbalan beliau, yaitu Datuk G. Planavel. Sebagai salah satu parti tertua di Malaysia, MIC menjadi lidah utama kepada kaum India dalam meluangkan keinginan kepada kerajaan.
Sepanjang menerujui MIC, yang merupakan salah satu parti komponen Barisan Nasional, Sami Value banyak membantu dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta sosial dan keagamaan kaum India. Memetik temu bual fz.com, Sami Value berkata pada era kepimpinannya, beliau telah menubuhkan Maju Institute Educational Development (MIED). Masalah pendidikan orang India telah diluruskan oleh MIC semasa saya menjadi presiden. Kami membelanjakan 120 juta untuk membina dan mendidik orang India dengan membina college dan university. Kami telah melatih 45,000 pelajar India untuk dalam bidang pertukangan, malah kami memberikan beasiswa, katanya dalam temu bual yang disiar oleh The Age Mac 2013. Selain itu, beliau turut memainkan peranan penting dalam penubuhan College Stafi di Seremban, Asian Institute of Medicine, Science and Technology, dan Koperasi Didik. Di bidang pembangunan ekonomi kaum India pula, Sami Value antara terlibat dalam penubuhan Mica Holding serta Workers House Cooperating Society. Manakala dari segi sosial, beliau turut terlibat dalam penubuhan Yayasan Strategik Sosial YSS dan Yayasan Pemulihan Sosial. Di sebalik perjalanan politik yang hebat, siapa sangka Sami Value pernah menjadi pelakon drama Tamil Natpu pada tahun 1954 dan penyampai berita di RTM pada tahun 1964. Jasad mendiang Tun Sami Value dijangka dibakar di krematorium di BKL ceras sekitar pukul 4 petang besok, yaitu hari Jumat 16 September.